Sekejap Kak Ina nak besarkan sikit. Kecil je kan slide. Alright. Okey. Okey, Kak Ina ni diminta oleh ahli kumpulan kita untuk membincangkan tajuk ni lah. Antaranya tajuk yang diminta tu, adakah kita dapat income dari Syonghu ni halal? Kan? Maksudnya MM tu halal ke? Itulah sebenarnya. Okay, yang kedua, so nak suruh bukti, tunjuk sijil dan sebagainya yang semua produk Syonghu ni halal. Okay, kalau ada masa, Kak Ina akan masuk tentang nak faham keupayaan diri kita hasilkan antibody secara semula jadilah. Habis. Okey, kalau you ada di group business, you akan nampak Kak Ina. Oh, sebelum tu. Tahniah kepada MC kita sebab ini first month UM. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan bulan depan confirm WM. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ina. Okey, seterusnya nak bincang tajuk ni, kalau yang dari grup bisnes tu Kak Ina ada bagi satu PDF yang daripada yang kita boleh baca lah untuk tahu macam mana pengukuran kita nak tahu benda bisnes kita buat ni mengikut syariah ke tak kan? So kita boleh tengok kat sini. Okey, so sebabnya ada orang ramai ataupun kawan-kawan kita kata ya ke kita tak ambil asal-usul orang lain sebab PV kita kan terkumpul dari downline kita. So macam mana kita nak jawab? Kita nak positifkan downline kita sebenarnya Syonghu ni atau bisnes MLM yang kita buat ni, so sangat orang kata pengiraan bonusnya sangat jujur dan kita dapat apa yang kita usahakan. Macam ni kita nak beritahu. Okay, so you all boleh baca Kak Ina ada hantar garis panduan MLM 2011 ni PDF dia. Kalau siapa rajin nak go through boleh bacalah. And then ringkasan dia yang Kak Ina selalu letak juga dekat group ni. So dalam ni kalau you buka yang PDF tu, so dekat situ pada muka surat 2 ada tertulis kan yang Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-72 bersidang pada Februari 2006 telah meluluskan bahawa konsep atau struktur Undang-Undang Perniagaan Multi-Level Marketing yang diluluskan oleh kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. So itu muka surat 2 dekat PDF tu kalau you baca. Okey, lanjutan keputusan tersebut, sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi merangka garis panduan berhubung amalan perniagaan ini. Bagi siapa yang sangsi nak bacalah. Kan setengah kita ni ya ke multi level boleh buat. So Kak Ina cuba jelas apa yang Kak Ina perjelaskan apa yang Kak Ina faham lah ya. So jawatan kuasa tersebut terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang syariah serta wakil agensi berkaitan seperti yang tersenarai ni. Jadi yang jadi ketua kepada jawatan kuasa ni adalah Datuk Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Jadi ini petikan yang ringkas yang kena ambil daripada Ustaz Haji Zaharuddin bin Haji Abdul Rahman ni. So ia adalah ketua dalam jawatan kuasa ni lah yang menggariskan MLM yang macam mana mengikut orang kata halal lah untuk kita guna pakai. Yang macam mana tak boleh. Okey, jadi mari kita tengok. Kita kupas satu persatu. Dia ada 9 saja kalau kita nak tengok. Okey, so yang pertamanya dia kata kalau kita tengok yang pertama dia kata kat sini produk MLM ni mestilah dibeli dengan tujuan yang sebenarnya seperti produk-produk yang benar-benar bermanfaat. Jadi kita memang dah kategori ni bermanfaat kepada semua orang dan dibangunkan dengan serius. Memang serius pun sebab kita ada R&D yang sangat telus, yang sangat kata terancang, sangat berusaha untuk kita mempertingkatkan kualiti barangan kita agar dapat memberi manfaat kepada semua orang. So seperti apa ubat-ubat yang kualiti, unik dan lain-lain. So ini memang kita tergolong dalam hal ni lah. Justru produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidaklah dibenarkan kerana ia hanyalah bertujuan untuk mengkabulkan mata kita lah dalam undang-undang dan hukum syariah. Jadi maksudnya produk MLM yang kita tak kualiti tak apa bagus, so jadi yang kita pun tak tahu kegunaan dia, jadi yang kita sanksi lah, dia kita tak dibenarkan.
So malah dia boleh mengaburi dalam undang-undang dan hukum syariah. Jadi kita sangat jelas hal ini. Kita punya produk Syamruh memang sangat-sangat memberi manfaat kepada semua orang. Jadi yang nombor satu ni memang kita clear. Sebab tu justru itu kekuatan MLM ini ialah kepada produk yang bermutu dan bukan kepada objektif jangka pendek mengumpul dana. Ini selalunya orang yang dia bukan cerita produk tapi dia cerita duit je. So kita tak, kita memang masuk dengan produk. So yang nombor satu yang digariskan oleh jawatan kuasa yang mengkaji MLM ni, so kita dah lepas. Okey, nombor dua. So produknya bukan emas dan perak yang boleh dijual. Dah tentulah kita bukan, kita adalah makanan kesihatan. So kita memang clear lah kita duduk nombor satu. Nombor tiga. Okay, nombor tiga ni dia kata komisen yang diberikan kepada ahli untuk setiap penjual dan ahli bawahnya mesti jelas. So yang ni kita sangat jelas. Kita boleh kira sampai sama walaupun 1 sen. Maksudnya kita jelas macam mana kira, sangat telus. Tiada komisen tanpa usaha. Ini bermakna orang atas hanya berhak mendapat komisen dari ahli bawah yang dibantunya sahaja. Ini kalau you betul-betul nak faham ni, so you kena faham marketing plan dan macam mana nak kembangkan network. So benda-benda tu you faham, memang kita dapat apa yang kita usahakan. So, jadi komisen diberi kepada ahli untuk setiap penjual. Hilang ke suara Hello. Ina? Hello. Tak ke? Tak ada pun. Ada suara Kak Ina. Alamak. Stuck kot. Hang kot. Lain kot. Lain kot. Lain tadi. Yap. Kejap, laptop ibu restart. Oh, okey. Sekejap Start balik. Sekejap Okey, kita hold kejap Sekejap, 5 minit. 5 Tak minit. payah tu warna skrin biru tu tunggu dia restart sendiri. Kejap lah. Bagi 5 minit. 5 minit, 5 minit. Okay, sementara 5 minit tu kita tunggu kejap Ada siapa-siapa nak cerita pasal apa? Okay, dalam 5 minit ni siapa-siapa nak volunteer nak testimoni boleh. Testimoni ke apa ke bolehlah sharing. Siapa volunteer siapa nak share testimoni. Boh je kat chat tu nama, saya lagi saya panggil. Saya Okay. Silakan Kak Ina. Syah kena okay, sorry. Okay. baru dapat. Mute. Nasib baik ada pembantu. Okey. Okay, terima kasih Syah cover tadi. Sepatutnya Syah cover sampai habis pun boleh tadi tu. Ustaz Syah lagi expert. Mula nak bagi kat dia ni topik ni. Tapi tak apalah, nanti untuk penjelasan yang lebih detail kita minta Ustaz Syah buat lagi sekali Boleh Syah? InsyaAllah. Boleh. Nanti kita cover apa yang Kak Ina dah ready lah. Okey. So, jadi kalau kita tengok satu tadi kita kata bahagian produk lah. Kedua kita tengok komisen. Cara Syarikat Syamruh bagi komisen pun memang kita boleh kira lah income kita. Setengah-setengah syarikat kalau kita nak tanya boleh tak tunjuk. Contohnya macam sekarang ni kan orang kata kita nak kena cashless tu, mungkin dalam akaun tak boleh ada saving yang banyak, kena berlaku serangan cyber lah apalah semua. Jadi orang semua kata okey better tukarlah duit kepada gold. So Kak Ina pun okeylah, bolehlah juga tukar sikit, tinggal sikit. So tanyalah orang yang involved dengan dalam public gold, minta tolong kira. Diorang tak tahu pun macam mana keluar. So tapi kalau kita boleh kira, beli sekotak kopi, beli 2 kotak kopi, tu maksudnya sangat jelas.
Maksudnya kita kena kata tahulah macam mana pendapatan kita tu dapat. Okey. Jadi sebab kat sini dalam bab komisen ni orang duk tanya halal ke sebab melibatkan PV terkumpul dari downline. Downline beli kita pun dapat sekali. So jadi itu orang petikan. Kalau kita nak jelaskan yang terkumpul ni, kita kena jelaskan macam ni. Sebab dia kata okey, dia beli kita pun dapat kan. Sebenarnya dia kena fikir gini. Kalaulah kata kita beli tepung di kedai pun, sebenarnya kilang tu buat keluar harga maybe satu kilo tu RM1 katakan. Sampai kat kita dah berapa ringgit? RM1 lebih kan? Dekat RM2. So dekat tengah-tengah tu adalah keuntungan daripada orang kata ejen jualan, pemborong sampailah peruncit. Baru sampai kat kita. Tapi dalam MLM kita boleh cut semua tu, kita boleh terus jadi dapat daripada kilang dan kita boleh terus dapat 28% tu. Maksudnya tak ada sekatan. Kalau kita nak kata untunglah dia dapat 28%, kita dapat 4%. No, kita kena berusaha lah sampai dapat 28%. So ini kalau nak nampak kita kena discuss, kita kena tunjuk kiraan tu lah. Okey, so jadi keempat, ini dia kata keuntungan dan komisen bukan berdasarkan kepala. Setengah-setengah MLM dia punya masuk ahli dapat komisen. Kalau kita bawa orang dapat komisen. Kita bawa orang, ada tak jumpa yang macam tu? So kita adalah berdasarkan daripada nilai produk yang kita berjaya jual. So ini diperlukan bagi membuktikan yang penjualan kita tu, pendapatan kita tu adalah hasil daripada penjualan produk dan perkhidmatan. Maka kita pun masuk kategori perkhidmatan sebab selepas orang guna produk kita bagi khidmat, kita servis dia sampailah dia faham, sampailah dia sihat kalau yang sakit tu. Okey, jadi maksudnya kita memang mematuhi syariah lah sebab nombor 4 ni pun kita patuhi. Okey, and then lagi kita tidak diwajibkan untuk beli wajib tu. Kan maksudnya setengah-setengah MLM dia kata okey kena beli 300 poin baru dapat bonus. Kita tak ada. Tiada diwajibkan bagi si ahli membuat belian sendiri dalam jumlah tertentu bagi memperoleh komisen dari orang bawahannya. Ini kerana dibemangi ia mirip pasaan belian. Kalau ada wajib ni dia macam mirip pasaan. Jadi namun jika syarikat meletakkan syarat jualan minima untuk memperoleh komisen kumpulan dan sebagainya, ia mungkin dibenarkan dengan syarat ia dibuat atas asas jualah. So kalau ini you baca buku tu yang Kak Ina bagi dekat grup tu, PDF tu dia ada cerita lah apa maksudnya. Untuk itu syarat dan rukun jualan mestilah dipastikan sempurna. Jadi dalam bisnes Shangho nombor 5 ni memang sangat tepatilah, kita tidak melanggar. Okey, and then yang keenam, setiap outline atau orang di sebelah atas mestilah menaruh usaha atas jualan orang bawah seperti tengok kita mengadakan perjumpaan, mengadakan taklimat, motivasi, training, kelas. Sebab apa? Kita nak mengusaha bagi orang bawah kita ni faham dan berjaya macam kita. Itu mesti, sebab tu dia kata mestilah menaruhkan usaha. Contohnya dalam Shangho, kalau kita nak banyak income, kita kena bantu downline kita jadi diamond ke, jadi double diamond ke. Jadi maksudnya kita menjayakan dia. So dekat sini maksudnya kita bukannya setengah makan hasil kerja orang bawah, tak. You betul-betul faham ni. Lepas tu kat sini dia kata seperti mengadakan perjumpaan, taklimat, motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti sebuah syarikat. So bila you dah ada satu network, memang you mengorganize network kita tu, ahli-ahli kita tu ibarat macam sebuah syarikat tau. Memang kita kena rancang, plan, ni. Jadi itulah usaha kita. Kita bukan duduk diam. Kita selalu memang ambil tahu pergerakan ahli-ahli bawah kumpulan kita. Yang mana nak jadi pengguna, dia kata okey nak pengguna. Kita hormati dia sebagai pengguna. Jadi dia dapat hak dia sebagai pengguna lah. Kalau dia beli 800 poin, dia dapat 8%. Kalau dia nak dapat lebih macam kita kata jom buat bisnes sama-sama dengan kita. So kat sini dia kata, okay, perancangan kita tu seperti sebuah syarikat yang berbagai ahlinya. Ia perlu bagi melayakkannya menerima komisen itu dari sudut syariah. Kita buat ni kan? So maksudnya kita bukanlah mendapat keuntungan daripada grup macam tu saja. Jika tidak ada dibimbangi, ia akan terjerumus dalam keraguan syubhah. So ini konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan dari satu perniagaan diperoleh tanpa usaha. Jadi memang kita usaha. Okey? Okay, so jadi bila dia kata halal ke tak kalau so pada Kak Ina cuba you baca betul-betul segala
syarat-syarat dia ni so bagi Kak Ina sangat halal. Okey. So kalau dalam buku tu dia ada tulis ni lah apa dia al-jualah. Umumnya adalah akad yang tidak mengikat kedua pihak dan didapati sesuai secara praktisnya dengan MLM ni di mana peserta tu bukan pekerja kepada syarikat dan syarikat pula bukan majikan kepada pekerja. So macam kita dengan Syongho. Kita bukan pekerja kepada Syongho dan Syongho bukan majikan kita. Kita adalah owner kepada syarikat ni. Semua pengedar adalah owner of the company. Kita jadi macam kita ada sebuah syarikat lah dan kita rancang sendiri perkembangan network kita. Kita nak jana berapa income kita nak. Okey, orang-orang yang ada di Syongho itu semua kata pekerja kita. Kita membayar gaji. Semua distributor punya komisen ni membayar gaji semua pekerja kita di mana saja Syongho ada. Okey, jelas tak setakat tu? Siapa nak tanya? Yang masih ragu, boleh ke halal ke buat MLM ni? Ada siapa nak tanya? Sebab topik ni memang kita tak pernah bincang pun sepanjang kita buat training dari dulu sampai sekarang secara orang kata terperincinya. Inilah kali pertama Kak Ina nak berbincang dalam meeting ni. So ada tak siapa-siapa nak tanya setakat ni? Tak ada Okay, seterusnya kalau kita tengok kat sini, Kak Ina nak tunjuk yang dikatakan macam sebuah syarikat tu. So sebenarnya kita di tengah ni kan yang nak jawab yang PV terkumpul tadi. So kita kena mengorganize satu network kita ni satu persatu. Satu line ni macam satu jabatan, satu line ni macam satu jabatan. Jadi satu jabatan ada ketua jabatan tu. So ketua itulah kita communicate apa kita nak buat dekat grup ni supaya dia membesar. Jadi vice manager, jadi senior vice manager, jadi diamond, double diamond, satu-satu division ni, satu-satu jabatan ni. So kita mengembang, jadi usaha kita mengembangkan network kita ni dari satu kita berkembang. Jadi pendapatan kita meningkat macam ni. Kalau kita tak usaha, memang tak meningkatlah macam ni. So kenapa kita boleh dapat income yang macam ni? Sebab ia memang atas usaha kita. Bukan kita duduk saja kita dapat. Boleh faham Terjawab taklah soalan kepada orang yang bertanya. Kalau tak sila kemukakan lagi lah, maknanya bincang lagi. So dekat sini memang sangat jelas kita berusaha mengembangkan network kita satu persatu sampailah kita berjaya mencapai, kalaulah kita buat plan satu-satu, kita berjaya mencapai 12,280. So dia terus meningkat sebab network kita terus berkembang. Okey, seterusnya. Okey, nak tunjuk lagi yang ia sangat adil. Kalau you tengok kat sini kan, Kak Ina nak discuss kat sini. Okey, sini kalau kita bilang ni 2, 4, 6, 8, 9. 9 maksudnya dia double diamond. Okey, sini ada 1, 2. Ini katalah WM juga. So dia WM saja. Dia bukan senior, dia bukan special, dia WM saja. So ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ini gold diamond. So ini kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini pun gold diamond. Okey, kalaulah benda ni marketing dia tu orang kata kita mengambil keuntungan dari orang bawahan, maksudnya orang bawah tu tak boleh overtake kita lah. So jadi kalau kita tengok network yang macam ni, so ini boleh jadi gold diamond, ini boleh jadi gold diamond dan income ini mesti lebih daripada A. Sebab A bukan special pun, bukan senior pun. So jadi kalau A ni nak dapat bahagian dia, so company sangat adil. Dia kata kat sini Okey, yang pertama memang kita kumpul semua dalam network kita sampai kita dapat 13,000, kita dapatlah 28%. So ini kita dipanggil vice manager. So yang kedua kalau kita ada 1 elite, 3 elite, 5 elite. So kalau macam A ni, dia ada 2 elite. So untuk dia dapatlah 6.7 sebab dia ada 2 elite ni. Tapi untuk dia dapat yang nombor 4 ni, suka tak suka, A ni kena berusaha mengembangkan satu grup 13,000 lagi. Baru dia dapat 4% ni daripada yang dah sedia ada untuk dia dapat. Walaupun dah tersedia untuk dia dapat, tapi kalau dia tak bekerja membuat satu network 13,000, dia takkan dapat. Jadi untuk buat satu network 13,000 itu adalah satu usaha yang memang kita akan faham betul-betul apa yang berlaku. Betul tak, Mas? Bila dah kali pertama, dah WM yang lain. So nak dapat WM tu, cuba tengok Lin mana Lin. So dah duduk. Ya, ada. Ya, 24. Tengah makan. 28 tu,
macam-macam kita try untuk naik pendapatan. Mas Betul. kita kena plan. Bulan kan? Kita kena rancang, kita kena tengok. Jadi kalau satu benda yang kita boleh dapat tanpa usaha. Jadi contoh kalau macam A ni, kita usaha sikit saja. Bayangkan dibuat betul-betul 13,000. So sini dia dapat 6.7, sini dia dapat 4 tau. 13,000 ini kali 13 kali 4%. Tapi dia tetap kena usaha sikit. Okey, katalah dia usaha dapat 13,000. Okey, dia jadi senior. Dia berjaya lah. Dia berjaya sebab dia usaha tadi. Dia dapat sini sebab dia usaha tadi. Itu kita kena faham situasi tu. Kalau kita buat, kita dapat. Jadi kalau dia nak dapat income macam gold diamond ni, sebab dah ready dekat dia gold diamond kat sini, dia kena usaha untuk dia jadi gold diamond. Dia jangan fikir siapa di atas dia. Dia fikir dia. Jangan fikir upline. Jadi kita ini kita menjalankan perniagaan ini macam ini syarikat kita. Jadi kita fikir dari diri kita ke bawah. Macam sebab tadi Kak Nan kata okey, ahli-ahli kita ni ada macam line-line yang berbeza itu adalah division-division yang berbeza, jabatan-jabatan yang berbeza. Kita nak setiap jabatan yang ada ketua tu terus berkembang menjadi sangat hebat. Jadi kita kena plan benda ni. So jadi jangan kita fikir siapa di atas. Kita fikir kita dan kita usaha untuk kembangkan. Itulah hasil yang kita boleh dapat dalam perniagaan Xionghu ni. Sebab tu Kak Nan rasa ia sangat adil. Katalah orang, maksudnya kita baru masuk. Contohnya macam yang Sabah tu, Humus kan. Dia masuk sebulan, 18 bulan je. Terus jadi gold diamond. Upline dia tak jadi lagi. Contoh macam Kak Ina dengan Kak Suhab pun jadilah. Kak Suhab dah gold diamond kan. Jadi siapa usaha, dia dapat. Sebab tu dia sangat adil lah. Kita tidak mengambil daripada usaha grup kita sebenarnya. Kita membantu grup kita berjaya mencapai satu tangga ke satu tangga. Sampailah dia betul-betul berjaya mencapai kebebasan kewangan dalam keluarga dia kalau dia nak. Okey, sebab itulah ia sangat halal. Jadi Kak Sin kata untuk A dapat income kena buat kerja. Bina 13,000 PV baru layak dapat 4%. Itu maksudnya kena buat kerja baru dapat something. Itu yang dikatakan satu perniagaan yang betul. Okey, kalau kita tengok nombor 7 tu, tidak menggunakan skim piramid atau skim siapa masuk dulu akan untung selamanya. Siapa masuk dulu akan boleh mute sekejap. Tolong mute okey dah. Okey dah. Jadi kat sini kita bukan sistem piramid. Jadi orang yang mana jelas-jelas kita tengok sistem dia, kalau kita masuk belakang kita tak boleh overtake dia, memang itu tak halal lah, tak sah lah dari segi syariah. Sebab syariah dah kata dia bukan sistem skim piramid. Maksud skim piramid tu siapa masuk dulu akan untung selamanya. Dia tak boleh jatuh. Downline dia, maksudnya downline bekerja untuk dia lah. Macam tu. So manakala hak mereka yang masuk kemudian akan berkurangan. Justru plan pemasaran mestilah memberi hak kepada semua. Malah orang bawahan mampu mendapat keuntungan lebih dari orang atasan apabila ia mampu menjual dengan lebih hebat. Xionghu di sini memang siapa duduk bawah pun kalau dia buat, dia jadi gold diamond dulu, dia akan dapat income besar dulu. Ataupun dia jadi diamond dulu, dia boleh dapat income besar dulu. Macam tu. Janji kita penuhi apa yang kita dah Xionghu dah tetapkan dalam marketing plan dia. Okey, sebab ni kat dalam orang bawahan mampu mendapat keuntungan lebih dari orang atasan. Okey, yang ke-8, dia ada 9 je. Yang ke-8 mempersembahkan sistem commission dan bonus yang telus dan boleh difahami, dipantau oleh kita dengan jelas. Okey, and then yang ke-9 ni, ini struktur plan pemasaran di antara ahli dan orang bawahan ni secara musyawarah. Ini company dah buat semualah kat kita. So jadi nombor 9 ni memang kira kita modal kita jadi ahli je RM15. Selain kita dapat untung je semua. So beli barang pun kita makan habis kan. Okay, dia ada 9 ni je. So kalau you nak faham lagi, bacalah yang Kak Ina lampirkan dekat grup tu. Okey. Okay, tajuk yang kedua, nak buktikan yang semua produk Xionghu ni halal. Okay, kalau you tengok sertifikat yang ada kat Xionghu ni, yang ada kat dinding Xionghu ni, dia memang akan dia punya tarikh tu sentiasa diperbaharui lah bila dia dah tamat. Okey, so kalau kat sini kilang kita yang dapat tahu, Yongkian Industry Corporation.
Jadi maknanya semua pengeluaran dia adalah halal. Cuma sebab kilang kita ni di Taiwan, jadi kita dapat halal ni lah yang mana datang terus dari Taiwan. Seperti semua linzi, fiber kita, soya kita, kalau you tengok halal ini. Tapi kalau macam kopi, memang you boleh check lah dekat JAKIM punya. So ini yang Malaysia punya. Kan 4-in-1, 3-in-1. So semua ada kalau you check dalam website kita. So dari segi halal memang halal. Itu satu. Memang ada statement dia, memang ada sijil dia. Yang kedua, kita tengok ramai pun ustaz-ustaz yang lebih faham hal ini, lebih arif hal ini boleh makan produk kita. Jadi maksudnya dia pun yakin ia sangat halal. Okey, walaupun ada tulisan Cina, keluaran daripada Taiwan, insya-Allah halal. Benda ni dah 34 tahun dah. Kalau tak halal, ramai dah orang yang mempertikaikannya. So lagipun kalau you tengok tanda halal ni, ini memang halal Taiwan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jangan risau. Okey? Okey, yang seterusnya Kak Ina nak bincang. Masa cukup tak Aina nak cakap lagi? Okey, nak faham Kak Ina buat laju-laju sikit ni tentang immune system. Ini ulang kaji. Kak Ina nak buat juga sebab nak bagi you all faham apa dia sebenarnya natural immunity ini. Okey? Orang kata immunity secara semula jadi. Keupayaan badan menangkis serangan. Okey, sebelum Kak Ina masuk topik ni, topik 2 tadi okey ke? Terjawab ke? Topik yang kedua, topik tu adalah halal ke MLM kita ni? Lepas tu sijil kita ada ke sijil halal lah macam tu, topik yang tu. Okey ke? Kalau okey Kak Ina nak masuk sini, kalau tak okey kita berdiskus lagi. Ramai ni orang-orang lama dalam ni yang boleh jawab. Tengok Kak Nina pun ada, Kak Liza pun ada so boleh bantu topik tadi. Clear ke? Clear. Clear. So kalau siapa nak tengok lagi boleh bacalah PDF yang Kak Ina bagi tu ya. So kita sambung yang ni. Okey, so perkara pertama kita kena faham sistem pertahanan tu di mana. Kalau kita tengok gambar aja yang simple ni, sistem pertahanan tu kita kena jaga organ yang paling penting, organ liver ni. Kerana nanti kita tengok fungsi dia. Okey, ini adalah sistem pertahanan yang mana kita kena pastikan ia betul-betul dalam kondisi yang bagus untuk kita berperang dengan makhluk-makhluk halus yang macam-macam kita dengar saat ini kan. So jadi kita kena jaga badan kita. Okey, so jadi selain pada yang hati ni, inilah limnot yang terlibat dalam penghasilan askar-askar dalam badan kita. Tonsil lah, spleen lah, bone marrow, thymus gland dan sebagainya. Banyaklah not yang terlibat dalam penghasilan sistem imuniti kita. Okey, macam mana kita nak jaga? Okey, kalau gitu you tengok gambar ni, Kak Ina suka guna yang ni sebab Kak Ina nak bagi tahu organ ni akan sangat bagus kalau kita jaga sistem ini. Yang dipanggil digestive system ni. Sebab kalau you tengok kat sini, kalau you study liver pun, liver dia ada 3 cabang. Kalau jantung dia ada 2 je salur darah. Satu yang keluar, satu yang masuk. Yang masuk bawa oksigen, yang keluar tak ada oksigen. Tapi kalau liver dia ada 3 tau. Satu bawa oksigen, satu bawa keluar, satu bawa oksigen masuk, satu bawa oksigen keluar. Satu daripada digestive system kita. Nutrition yang mana dah diproses tu yang good akan pergi kepada liver. Liver kita akan synthesize lagi. Yang tak elok dia hantar kepada sistem perkumuhan kita. Tapi kalau sistem perkumuhan tu menapai tak keluar, so air-air dari usus besar ni akan masuk balik dekat liver ni. Dan jadi lama-lama liver kita akan rosak. So sebab tu sistem pertahanan kita akan terjejas. Sebab tu kalau orang ada masalah ni, so endingnya selalunya sistem pertahanan dia teruk, jadi dia dapatlah kanser, selalu kita dengar. So kalau you all ada kawan-kawan yang kanser tu, cuba tanya digestive system dia. Okey, so kita tengok liver ni. So sebenarnya toksik masuk dalam liver ni ikut environment, stress, diet yang tak bagus, lifestyle yang tak bagus. 3 cara ini. Tapi selagi mana liver kita ni boleh synthesize dan jalan keluar dia tak ada block, semua okey, kencing okey, berak ni okey, paru-paru okey, so skin pun kita tak tutup dengan segala krim-krim yang menutup yang rumah. So, jadi dia boleh masuk dan yang tak elok boleh keluar dengan bagusnya. Tapi kalau jalan keluar ni mula ada masalah, so dia akan adalah toksik, excess toksik tu. So dari benda store dalam badan kita, so dia akan pergilah kepada joint, blood, tissue, muscle dan sebagainya.
mula-mula kita tak rasa lah sebab nak pergi dekat joint banyak tempat nak menyelit angin-angin nak pergi. Dekat tisu banyak tempat nak pergi, kita tak rasa. Tapi bila umur kita dah makin meningkat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, barulah liver ni mula menjerit. Tapi sekarang ni umur dah 20 tahun pun liver dah teruk dah. So, sebab jalan keluar dia tak ada, jadi dia access pergi semua tempat yang lain. Akhirnya liver kita boleh jadi sampai macam ni punya rupa. Bila dia jadi macam ni, out lah. So kalau ada COVID datang kat kita, tumbang lah. Sebab tu kalau liver kita sebersih yang ni, insya-Allah kita boleh berperang secara natural immunity. Okey, so kalau kita tengok kat sini, fungsi hati. Okey, menyingkir racun, toksik, sel mati dalam badan kita. Okey, hati yang kita jaga, nak jaga hati tadi, jaga digestive system. Okey, sebab fungsi hati ni banyak menyingkir racun, segala dia synthesize tadi yang mana tak elok dia buang lagi. Walaupun digestive system kita dah synthesize hantar ke liver, yang mana tak elok liver tapis dia buang lagi. Jadi kita dapat yang baik-baik je selagi liver kita bagus. Okey, liver kita buat protein. Sebab tu luka-luka dalam badan kita ni ada protein yang boleh menutup, membaik pulih segala kerosakan tu. Jadi liver boleh bina protein, buat protein untuk pembinaan sel baru. Liver juga sebagai store untuk menyimpan segala makanan yang kita makan terlebih. Contohnya kita makan ada hari yang lebih tu, protein tersimpan kat liver, vitamin tersimpan kat liver. So hari yang kita puasa tu keluar balik semua tu. Tapi kalau kita makan contohnya suplemen lah, kita ambil banyak-banyak tapi kita tak tahu badan kita perlu ke tak. So akhirnya dia akan stop liver. Liver jadi tepu, rosak juga. Sebab tu setengah doktor kata, oh tak boleh ambil makanan tambahan tanpa ada nasihat ataupun prescription daripada doktor. So nanti mungkin boleh rosakkan liver. So kita punya nutrition memang sangat selamat sebab dia tak burden liver kita. Okey. So liver juga menghasilkan empedu untuk pencernaan dan penyerapan sebab nak cerna kena ada jus empedu. Jadi jus empedu ni dihasilkan oleh gallbladder, tapi liver guna untuk pencernaan itu. Sebab tu dua-dua tu kena ada untuk sistem pencernaan kita ataupun gastric usus. Dan liver juga buat darah. Liver juga buat kolesterol baik dan kolesterol jahat. Liver juga membuat askar, sel imuniti untuk membunuh kuman dan virus. Nombor 7 ni yang kita kena discuss sekarang. Liver juga menghasilkan sel pembekuan darah iaitu platelet darah. Jadi yang nombor 7 ni membunuh kuman dan virus iaitu imuniti. Kalau kita boleh jaga organ ni, insya-Allah badan kita boleh hasilkan antibody yang bagus bila kita dapat serangan dari mana-mana virus di luar sana. Okey, kita faham sistem imuniti kita. Dia ada dua barisan. Barisan pertama dengan barisan kedua. Barisan pertama ni kita panggil fagosit. Fagosit ni meronda dalam badan kita. Macam tu lah, jumpa dia bunuh. Tu je kerja dia. So lepas tu, yang barisan kedua, yang satu lagi ni, neutrophil cell ni, dia bijak sikit. So dia akan mengecam lah. Dia akan tengok apa yang masuk tu. Yang mana fagosit tak boleh bantu, so dia akan bantu. Tapi sekiranya dua-dua ni tewas, dia akan bagi tahu dekat barisan kedua, iaitu sel T. Jadi sel T ni yang sangat bijak dalam badan kita. Tapi setengah orang bila autoimun, sel T ni dah jadi celara imuniti. Jadi macam mana kita nak pulihkan natural imuniti kita? Macam mana kita nak berperang dengan virus yang ada sekarang? So jadi sebab itulah kita kena tahu macam mana kita nak baik pulih sel T kita. So sedangkan kalau kita baca betul-betul pensijilan yang kita dapat untuk linzi kita ni, inilah kepakaran dia. Dia boleh selaraskan fungsi sel T. And then satu lagi sel B. Sel B ni dia buat terus antibody. So inilah nama-nama askar dalam badan kita yang kita kena ingat. Barisan pertama dan barisan kedua yang kita kena jaga untuk menjadi barisan pertahanan dalam badan kita bila kita dijangkiti sebarang virus. Allah dah buat sangat indah sebenarnya. Kita je kena tahu jaga. Okey, kalau kita tengok kat sini, so bila barisan pertama ni fagosit dengan NK ni tak boleh berperang. Contohnya lah sebab COVID ni adalah virus yang badan kita tak pernah tahu lagi sebelum ni. Jadi tiba-tiba datang kat kita. Dan datang dengan situasi yang sangat ganas. Jadi dua ni fagosit dengan NK ni tak boleh nak lawan. So pasti information tu akan hantar kat sel T. So bila sel T dapat information tu, sel T ni akan terus membuat dua kumpulan, iaitu TC dengan TH. Okey, TC ni akan standby.
TH ni yang buat kerja lagi. Dia akan buat lagi 2 kumpulan. TH2 ni adalah saintis kita. TH1 ni ready untuk dapat maklumat daripada saintis kita, nak pass kat TC untuk membantu barisan pertama tadi. Macam mana berlaku? Okey, bila dia buat 2 kumpulan ni, yang ni standby je, dalam keadaan standby. Bila dapat je peluru, dia terus bergerak. Okey, TH2 ni akan kaji. So bila dia kaji, apa patogen yang masuk, dia tahu saja. So dia akan terus bagi information ni kepada sel B. Sel B kita ni adalah buat antibody. You tengok So TH ni helper T cell ni, so dia dapat information, dia akan bagi dekat sel B, sel B ni dapat information tu, dia terus buat antibody. Jadi sebenarnya kalau sistem kita ni sangat tip top, kita boleh buat pun antibody, peluru untuk tembak virus yang datang dalam badan kita. Nampak tak? So jadi bila dapat saja Y ke X ke Z ke antibody ni, so TH2 ni akan pass kepada TH1. TH1 ni akan bagi kat TC dan TC ni akan pergilah berperang bersama-sama dengan fagosat dengan NK untuk menguruskan penjahat yang masuk dalam badan kita. Jadi Allah dah cipta sangat hebat. Kita hanya perlu jaga dia supaya bila kita diserang, kita ready. Selebihnya kita berserahlah kepada Allah SWT. Itu sainnya, begitulah cerita dia. Okey? Jadi seterusnya, semua ni berlaku di mana? Di liver lah. Kalau liver tak sihat, macam mana? So liver dulu ketua segalanya berlaku. Barulah semua-semua ni mendapat arahan keluar askar-askar yang terlibat. Okay, so ini fungsi setiap satu sel imuniti kita. Kalau you selalu tengok benda ni, you boleh ingatlah. Okay, so apakah cara kita nak bantu badan kita nak dapat sel imuniti yang sangat bagus? Kita kena jaga sistem ni. Sebab bila kita jaga sistem ni, organ hati kita akan jadi sangat bagus. Jadi bila kita ada jangkitan, sistem kita boleh bertindak dengan sangat bagus. Jadi rahsia nombor 1, jangan sekali-kali you ada sembelit, you ada migraine, you ada gastrik, you ada GERD, you ada ulcer usus dan sebagainya. Kalau itu you ada, you akan tewaslah kalau you tak ada bantuan luar. So jadi sekarang sebelum kita menjadi lebih teruk, perbaiki sistem ini. Sistem ini kita paling kurang kalau kita punya produk masuklah lactoberry, fiber kan untuk jaga sistem ni. Sebab bila sistem ni bagus, barulah badan kita boleh bertindak dengan cepat bila kena jangkitan. Kita tak payah ready pun, antibody siap-siap pun. Kalau sistem itu bagus, jadi boleh menghasilkan antibody dengan sendirinya. Okey, so jadi kalau kita tengok apa yang penting untuk sistem ni, kalau kita tengok kat sini kan, sebab ini dengan ni adalah sistem pertahanan yang akan jaga orang kata bila penceroboh masuk ini akan bertindak. So rawat organ hati, so kita boleh dapat imuniti yang bagus. Jadi nak rawat organ hati, kita kena rawat sistem perkumuhan kita. Bila sistem perkumuhan kita ni jadi bagus, hati kita tak beban. Bila hati kita tak beban, so kita akan cepatlah bina sel-sel imuniti. Sebab tu you perasan tak, kalau demam, bila kita dapat berak, so suhu badan kita akan turun. Sebab apa? Bila kita dapat berak dengan bagus, memang kat sini boleh bina sel-sel imuniti dengan hebatnya dalam masa 24 jam. Sebab tu kalau kita demam satu malam tu biasa. Kalau masuk malam kedua kita tak baik lagi, kena bantulah, ambillah Linzy YK ke YK2. Kalau boleh dari awal lagi lah, jangan drag sampai jadi malam kedua ketiga. So kalau you nak faham tentang virus COVID ni, kalau boleh sebelum dia datang kat kita tu, kita dah ready badan kita dengan minum kopi hari-hari, makan Linzy maintenance 2 biji 3 biji. Sebab bila dia datang kat kita, sekurang-kurangnya sistem badan kita ready untuk bertindak. Kan? Sebab kalau lah kata in case dah datang kat kita, macam mana kita nak usaha lagi? Okay, so virus COVID ni dia adalah sejenis protein sebenarnya. So dia akan hancur kalau duduk dalam perut kita. Kerana protein ni dicerna di usus kita. Sebab protein, kalau karbohidrat di perut, karbohidrat di mulut. Guna enzim amilase tu untuk cernakan, tapi kalau protein di perut. Jadi kita kena usahakan untuk virus tu jatuh dalam perut ni dan hancur disebabkan asidik yang tinggi kat perut ni adalah pH 2. Jadi masa kita geli-geli kat tekak tu, minum kopi kita, minum teh kita, teh campur lemon ke, suam-suam tu minum sekerat yang boleh. So kami baru ni Kak Ina ada testimoni yang the latest lah dalam 2-3 hari ni, Zam pun ada kat sini kot. So benda ni berlaku di tempat Zam lah. So ramai yang kena COVID positif ni dan ramai juga pun yang meninggal. Jadi ahli-ahli kita kat sana yang mana minum kopi, alhamdulillah dengan izin Allah
orang kata tak pergi kepada stages yang kronik lah. So mana kawan-kawan yang mula rasa kepentingan walaupun tak ahli lagi, bila kawan dia kata kena minum kopi ni masa sekarang ni, yang kena tu dia minum setiap jam 1 paket sampai habis 1 kotak satu hari. Setiap jam 1 paket sampai habis 1 kotak. So biasanya 1 kotak yang pertama tu habis, dia akan cakap lah dengan kalau dekat Seksyen 8 tu Awi dengan Zam lah. So yang datang bercerita dengan Kak Ina ni Awi. Dia kata memang kawan-kawan saya yang makan sekotak 1 hari tu, dia kata sangat lega. So Kak Ina kata jangan stop dulu. You all dah lah tak pernah makan produk Syahuk. Hari yang kedua tu makan sekotak lagi. Setiap jam 1, setiap jam 1. Lepas tu barulah you tengok badan macam mana. Kalau tak, jangan biar sampai virus COVID tu dah pergi dekat liver, dah pergi dekat paru-paru kita. Macam mana kita nak tahu dah pergi dekat paru-paru? Bila kita dah mula pernafasan tak selesa. Ketika tu kopi tak nak lah. You kena ambil linzi. Tak ada cara lain. Ada duit tak ada, kena ambil linzi. So yang kes Kak Ina yang macam ni pun ada. Bapak dia telefon, boleh tak hantar linzi pergi kat mana? Bukit Laik Bukit Jalil. Sebab anak dia demam masa tu, dia cakap belum tahu lagi ada COVID. Dah 5 hari demam tapi pernafasan dah sesak. Kalau belum tahu ada COVID tak dapat result lagi, tapi dah hari ke-5 pernafasan dah sesak, tak payah tunggu result lah. So Kak Ina pun terus ambil Grab, hantar kat Bukit Jalil tu RM38 charge dia, tapi tak kisah, benda tu sampailah. Kebetulan bapak dia nasib baik order banyak juga, so 2 twin pack, 2 single teh dan lactoberry. 1,000 lebih lah. So Kak Ina kata dengan anak dia kena makan setiap jam. 3 biji ke 5 biji setiap jam. Please makan setiap jam. Sebab bila COVID tu dah pergi kat paru-paru, nanti dia akan berlaku radang. So kalau you tak buat apa-apa, radang tu macam makin mengeras sekali, tak boleh pump. Tu yang jadi sesak nafas. So jadi anak dia ni memang tak, Kak Ina tak tahulah pengguna ke tak, tapi bapak dia memang pengguna Tegar produk lah. So bila jadi macam tu, barulah dia bagi dekat anak dia. So alhamdulillah lepas habis 1 botol, anak dia kata pernafasan dah lega, cuma sakit dada. Kadang-kadang tu belum selesa. Jadi makan lagi 1 botol. Hari kedua dia makan lagi. So setiap jam bapak dia kata makan 5 biji lah. Bapak dia sendiri naikkan. Tidak, kena kata 3 ke 5. So dia makan 5 biji sampai habis 1 botol. Baru pernafasan dia lega, dada tak sakit dan kira tak payah pergi hospital lah. Dan hari yang ke-5 tu Kak Ina pergi hantar, tak tahu lagi COVID. Hari yang ke-6 tu baru bapak dia telefon sebenarnya COVID. Jadi hari yang ke-7 tu produk dah habis lah sebenarnya. Produk dia ambil 4 botol. Dan hari yang ke-5, ke-6 tu dia makan sepotol-sepotol. Hari yang ke-7 tu bapak dia kata boleh tak hantar 3 botol lagi. Orang yang Grab Kak Ina selalu ambil tu, Kak Ina kata betul orang ni COVID. Jadi hari yang pertama nak hantar tu Kak Ina dah cakap dah, demam-demam ni kita kira COVID lah. You jangan duduk dekat-dekat. You letak, you telefon dia ambil, you pastikan dia ambil, so you balik. So jadi hari yang ke-7 dia nak hantar tu, Kak Ina kata dia confirm orang ni COVID. Tapi alhamdulillah selesai dah sekarang, sihat walafiat. So habis dalam 7 botol linzi. Lekto 7 botol juga. Teh 3 kotak. So jadi at least kita ada cara lah bila dah kena. Jadi kalau boleh kita tak nak lah sampai datang kat paru-paru, kos dia tinggi. Sebaik masa kita sekarang ni belum apa-apa, makan minum kopi betul-betul. Kalau dah terasa tak selesa, minum kopi setiap jam. InsyaAllah. Tapi kena standby lah barang tu ada dengan kita. Kalau apa-apa, at least kita ada solution. Pagi tadi, dalam Kak Ina, Engku Farwani telefon juga, dia demam pandang anak dia, boleh tak Grab hantar linzi. Nasib baik Kak Ina ada stok. So hantar 1 timpek, hantar 1 single. So belum tanya lagi macam mana condition dia. Okey, sebab kalaulah kata sistem penahanan kita bagus, kita bantu sistem penahanan kita dengan cepat, memang kita boleh protect lah diri kita. Okey, sebab tu kita tengok ini pensijilan kita. Kita dapat aktifkan fagosit. Yang ni tadi. Kita tengok nombor 5 tu dapat aktifkan, mempergiatkan keaktifan fagosit. Itu kita dapat ni. Dia tak kata boleh. Dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. Ini sijil pengesahan yang kita dapat tentang linzi kita. Jadi jelas-jelas dia kata dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. Bila dua-dua ni aktif, you minum kopi pun aktif lah sebab ada linzi kan. Jadi sebab tu kita boleh berperang. Lepas tu ni dapat menyelaraskan fungsi sel T. Yang ni. And then dapat mempergiatkan pembuluh penghasilan antibody, sel B. Kan lengkap 2 barisan pertahanan kita. Malah yang ni kita dapat lagi untuk liver. So jadi kita betul-betul cerita kat rakan-rakan kita pensijilan dan pengesahan RID kita ni memang orang kata di saat orang kata masa ni memang sangat perlulah untuk kita bagi tahu betul-betul dekat kawan-kawan kita.
Okey, dekat sini Kak Ina nak cakap tentang kajian sains buku ni. Minggu lepas Ustaz Syah cerita topik 4. Minggu sebelum, bulan-bulan sebelum tu dia cerita topik 3. Jadi kalau you all nak cerita mana-mana topik boleh bagi tahu Kak Ina. Okay, so dalam kajian sains ni, dalam buku ni lah menceritakan apa semua kajian-kajian yang terlibat. Okay, so jadi yang pertama kita dapat untuk immune system, yang kedua kita dapat untuk liver dan seterusnya of course kita dapat salur darah yang sangat bagus. Okay, so kalau kita tak mampu makan linzi, minum kopi cukup. Kalau kita mampu makanlah linzi. Yang kes Kak Ina sesak nafas tu makan ni je sebotol sehari. So hari yang ke-5 dengan ke-6 tu sampailah pernafasan dia menjadi sangat bagus. Okay, ini kajian yang terlibat tentang dalam buku ni you all boleh baca, badan yang sihat perlu sistem daya pertahanan yang baguslah untuk badan kita ni lawan serangan virus. So iaitu YK01. YK01 ni adalah YK Ganoderma yang botol tadi. So ini memang dah diceritakan secara terperinci. Bantulah rakan-rakan kita menyampaikan maklumat ini. Okey, dan ini segala pensijilan dan pengiktirafan yang kita dapat lagi. So kita jangan takut. Masa sekarang ni kita niat nak tolong rakan-rakan kita saja. Sebab kita bukannya cakap kosong. Kita semua ada backup untuk membantu kita memberitahu apa yang kita cakap tu adalah betul. Okey, so ini paling minimal untuk kita guna di musim COVID ini. Biarlah ada sekurang-kurangnya satu botol ni atau satu botol ni standby. In case something happen, kita adalah boleh upgrade sikit pengamilan harian kita. So hari-hari kita makan 3 perkara ni. So kalau kita kalau kita tak ada stok jadi kelang kabut macam tadilah. Kawan Kak Ina ni kira beli juga linzi. Setiasa belilah bulan-bulan 1,000 lebih jugalah perbelanjaan dia dengan family. Tapi agaknya baru habis ke atau memang banyak orang dah demam ke, hari ni minta sangat hantar. Nasib baiklah dekat. Kalau jauh, kalau let's say Perak ke apa, tetap kena post lah. Ini nasib baiklah Petaling Jaya juga, so kita boleh hantar. Jadi kepada rakan-rakan yang jauh tu, standby lah in case something happen. Makanlah ni betul-betul. So sempatlah kita bertindak untuk tunggu stok yang baru. Kalau at least adalah kat rumah kita untuk kecemasan. Okey? Jadi itu saja Kak Ina harap apa yang Kak Ina kongsi ini dapat membantu atau memberi idea kepada rakan-rakan bahawa kita sudah ada immunity, natural immunity untuk membantu badan kita. Jadi kita jangan risau. So cuma yang kita kena buat sekarang, pastikan kita mampu makan. Itu saja. Pastikan kita mampu makan, mampu beli untuk keluarga kita. So kalau kita tak mampu, memang kita kena buat bisnes ni lah. Untuk kita pastikan yang kita boleh makan benda ni. Kalau kita ada pun tapi kita tak mampu makan, susah juga. Tambah sekarang kalau kita combine dengan YKI lagi powerful. Cuma kena tambahlah YK Ganoderma tu tetap kena makan dan kita tambah lagi dengan YKI kalau kita kena positif COVID ni. Sebab kakak ipar Kak Ina, dia masa dia kena tu Kak Ina terus hantar dia YK Ganoderma dengan YKI. Kak Ina kata makan yang ni combine. Dia pula kena satu family pula. Nasib baik ada benda tu Kak Ina sempat hantar dan satu family boleh makan. So alhamdulillah dia orang tak masuk ke stages yang lebih serius. Jadi badan kita cepat recover. So Kak Ina harap sangat semua ahli-ahli Syongho yang mana faham benda ni standby lah. So sebab apa bila kena, kalau memanglah aljana dan maut tu di tangan Tuhan. Kita tak boleh nak kata kena tahan tak pergi, tak boleh masa time pergi. Kita tak naklah mereka pergi sendirian tak ada siapa. Sekurang-kurangnya kalau macam kita lah. Kalau macam kita yang faham linzi ni, pasti kita akan cuba ikhtiar bagi linzi. Kita tak akan bawa pergi ke hospital. Sebab kalau pergi hospital pun kita tahu apa dia orang buat kan. Hanya bantuan oksigen saja. Sebab tu kalau boleh, jangan sampai kita tak boleh handle diri kita. Jangan biar banyak hari. 5 hari tadi dah sesak nafas kan? Jadi hari pertama, hari kedua tu balun linzi betul-betul. Kalau dah tahu kita rasa tak selesa ataupun kita dah tahu kita kontak rapat dengan siapa-siapa. Bertindak lebih cepat tu lebih untung. Kalau lah kata dah masuk terus dalam paru-paru, tu kena duit banyak lagi. Okey, ada apa nak tanya sebelum kita dengar Aina? Kalau tak ada, Kak Ina dekat chat ada satu tanya ni. Farah tanya, dalam buku research linzi terbaru ada info baru saja atau info dalam buku hijau katanya? Itu bukan tak sama dengan buku hijau lah. Sebab upgrade lagi lah penemuan-penemuan linzi dan kajian-kajian dari
pasal Kak Ina pun tak tengok lagi, tapi dalam tu dia lebih menceritakan tentang kepentingan terhadapin. Tak keluar lagi pun buku tu. Tapi bukan buku hijau lah. Bukan sama. Dia upgrade lagi. Harga pun 125. Buku hijau 35. Tengok nilai dia tu pun dah cukup dah kan. So nanti kita tengok. Belum keluar lagi. Okey. Ada siapa-siapa lagi? Okey. Ada Kak Liza ada kan? Kak Liza ada tak? Tadi nampak ada pun nak share pasal buku ni. Kalau apa Kak tahu tentang buku baru kita ni. Ada tak Kak Liza? Assalamualaikum. Ada salam. Sorry, apa ni dengan suara je. Okey, setakat ni kita masih menunggu, tapi apa yang kita difahamkan ia adalah based on international research, maknanya kajian antarabangsa. So seperti kata Lina lah, kalau RM125 dibanding 30 lebih kan, definitely dia punya ni akan lebih baik lah. Okay. InsyaAllah, but masih belum dapat green light lagi daripada company. So sabar-sabarlah, memang ramai yang nanti-nanti insyaAllah. Kalau kita dah ada buku ni, I tell you, ada buku hijau, ada buku ni. Memang hebat lah, insyaAllah. Your punya business sure boom lah after this, insyaAllah. InsyaAllah. Cuma belajar je memahami dua-dua buku ni. Kita cuba harap chapter by chapter lah. Kan? Betul. But then it is actually usaha daripada kita punya Microbiological Research Foundation, Kilang Yongkian lah, yang kita pergi visit, yang kita tak boleh bawa bahagian yang kita tak boleh bawa kamera tu, itu semua dia punya artifak semua pengumpulan kat situlah. So daripada tahun tak silap tahun 2000 dulu, bila dia orang buat International Conference on Ganoderma, yang menjadi host adalah Double Crane, company kita. So rezeki kita semua pegang bisnes ni, kuat-kuat, buat bersungguh-sungguh. Akak percaya ya dengan akak punya, kata orang tu, pengalaman 30 tahun. Satu keputusan you all takkan menyesal, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Sama. Okey, kita teruskan dengan perkongsian Kak Aina Ya. Ya kan? Okey. Terima kasih MC. Assalamualaikum. Nama saya Aina Bukhari. Dah jadi ahli Syuangho. Boleh dengar ke? Boleh. Okey. Dah jadi ahli Syuang, dah guna produk dari 2000. Dah jadi ahli sejak Februari 2002. Dah 19 tahun lah. So hari ni nak berkongsi slides yang saya dah kongsi Februari 2019. Seminar bahasa. So daripada waktu tu, Februari 2019 hingga hari ini, banyak penambahbaikan, banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman yang saya dan keluarga lalui, yang saya rasa worth sharing, dan saya nak share cepat-cepat supaya lebih ramai orang tahu dan moga bermanfaat. So okay, I'm gonna straight away go into my first sharing lah. Untuk yang belum tengok presentation saya ni, nanti saya akan post kat leaders dan akan forward kat group masing-masing. Presentation saya 2019 ni. Yang ni this one. Sekejap. Okay. Ini 2019 February. Saya buat dekat seminar Syuangho. Tak nampak lah Aina. Tak nampak. Tak apa, nanti Aina akan tunjuk lah sikit-sikit. I will choose some slides lah, bukan semua sebab banyak. So it's basically perkongsiannya waktu tu lebih menggunakan Greenzy dan VCare. Aina share screen ke atau tak? Ya Allah, Aina tak share screen. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Okay, kejap. Ni lah first time guna Zoom kan? Kejap ya. Mana ni? Kejap. Okay, tak apa. Nanti kejap Mana ni yang paling berdebar kan, kadang-kadang tak jadi. Itulah first time menggunakan, jadi kita agak
Kejap. Okey. Sabar, minta maaf semua ya. Kak Ina kalau tak ada anak-anak gabra juga aku. Okay, mari kita ambil Google Drive. And then yang mana? Astagfirullahaladzim. Sekejap sudah. Orang Syawal sama. Okay, tak apa. Yang mana Okay, document. Okay. Drive. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Okay. Ini yang Aina nak berkongsi hari ni. Belum keluar? Kejap. Sabar. Okey. Ingat nak jumpa. Memang dah jumpa tapi macam mana ni? Kejap, okay. Kena backtrack balik ni. Okay, kejap. Mana ni? PowerPoint. Alamak. Kalau kita lewat sikit. Tak boleh keluar. Alamak. Okay. Tak boleh keluar tapi Aina akan cuba share gambar. Harap keluarlah gambar ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Atau hantar WhatsApp Kak Ina cuba. Oh, hantar WhatsApp. Kejap ya. Cuba ni ada kat tepi ni. Kejap. Sabar. Okay, ada nampak ke? Nampak. Okey. Ni nampak. Syukur. Macam kenal. Itulah Along. Ini kes Along Safidah kita. VM Along Safidah. Okay, Aina akan enlarge. Okay, ini gambar baby Naufal. Kes yang dibimbing oleh VM Alung Safidah kita 2016 Kalau kita semua tengok gambar baby ni, baby Naufal yang gambar dikenai eczema teruk Februari 2016 ni. Ni umur ni baby Naufal Alung. So tolong betulkan kalau tak Allahuakbar. Okey. Tolong betulkan kalau maklumat yang Aina bagi ni tak berapa tepat. Kalau tak silap Aina, Alung cerita baby Naufal ni umur dia 2 minggu dah kena alhan teruk macam ni. Betul kan Alung? Ya. Okey. So baby Naufal 2 minggu dah kena alham macam ni. So Alung bantu dia apa-apa semua. Alhamdulillah daripada Februari hingga April tengok dah ada muka dah baby ni. So, Aina nak orang faham. Orang eczema yang daripada lahir ni macam ni boleh jadi teruknya. Ini kat muka. Dan Aina dapat eczema alhan kulit yang teruk macam baby Naufal ni. Cuma taklah kat muka. Tapi dekat tempat lain. So Alhamdulillah. Baby ni baik. Baby baru lahir 2 minggu. Kalau tak silap Alung cerita dia bagi kopi. Pahit. Ini macam mana lagi ni nak buat ni? Sekejap ya Aina. Harap bersabar tapi tak apa. Oh Aina nak kena share dengan Kak Ina kan? Ada nampak ke ni? Boleh nampak tak? Gambar nampak. Gambar baby. Settle. Gambar baby je. Baby je nampak. Ya. Hantarlah WhatsApp. Tak nampak presentation tak? Tak nampak. Tak nampak Tak nampak presentation ni? Presentation tak nampak. Cuba buka dulu. Buka dulu baru tekan share screen. Okey. Ni tak boleh give meeting. Tak maaf lah. Macam mana ni? Buka dulu baru share. Okay, mari kita cuba buka dulu dan baru share. Is it play? Nampak ke? Nampak gambar Naufal lagi. Tak nampak lagi. Okay, alright, tak apalah memang. Okay Kak Ina, I'm going to share the slide WhatsApp ni, through WhatsApp. But anyway, semua dah tengok gambar baby tadi dan tengok betapa teruknya eczema. Dan itulah Aina daripada lahir memang masalah eczema kulit yang sangat teruk. Sampaikan tak ada ubat kat Malaysia. Ini tahun 1979. So, dapat ubat daripada US. New York. Mak kirim ubat. Dan Aina dah chat dengan Kak Ina ke? Kak Ina nak sekejap, tengah cari. Tengah cari. Sorry. Minta maaf lah ya. So dah share tu, dah guna ubat steroid apa semua tu sampailah Aina University. Itulah kali terakhir 1998 Aina guna ubat yang berasaskan steroid. Tahan
membantu, kiranya ingatkan dah baiklah lepas sebulan. Kulit yang gatal semua dah bertambah baik semua. Tapi habis sebulan kesan dia hilang dan Aina merana setahun. Aina kena alahan kulit kat tangan teruk sampai kulit tangan Aina tak boleh straight kan. Tak boleh betul-betul straightkan tangan buka tangan kita, tapak tangan tu tak boleh straight. Dia akan sakit merekah. Dan Aina tak boleh genggam. Sakit merekah. Jadi meranalah setahun. Dan berdarah. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekejap, Aina tak jumpa lah sekejap ya. So, daripada 98 sampai Aina kena Syonghor memang tahan aje lah sakit kulit ni semua kan. Sekejap ya. Mana ni? Okey, tak apa. Tadi VM, siapa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Siti Hajar share pasal scalp care kan? Okey, sebelum Aina nak cari ni, Aina nak panggil, mungkin masih ada lagi kod. Kalau Ira, adik Syahira kita, Ira, kalau Ira ada, boleh tak Aunty Aina nak tolong Ira jawab? Kalau Ira ada dengar ni, boleh tak tolong buka mic and jawab? Ya, ada. Ira ada ke? Ada ke dah tidur? Tak apalah. Okey, dia guna scalp care shampoo dengan hair repairing serum. Dan dia guna tak banyak, 3 set sahaja. Dan 3 set tu, set yang pertama dia guna, mak dia tanya okey tak? Macam mana guna? Dia kata okey, tak ada masalah. Masalah dia guna tu sebab kulit kepala dia berkuping yang sangat banyak, sangat teruk, gatal. Memang dia tak tahan, mak dia pun stres, dia pun stres. Sekejap ya, Allah. Tolong doakan semua yang dah jumpa slide ni dekat WhatsApp. Okay, so dia guna, mak dia kata okey lah, set pertama tak settle, okey je jawapan dia, nak cuba teruslah set kedua dan set ketiga, dan dia habis guna secara berterusan 3 set, masa ni umur dia 11 tahun, dan dia guna berterusan, habis 3 set tu, dia berhenti guna. Dah berhenti guna tu, itu umur 11 tahun. Sampai sekarang umur dia 15. Masalah kulit kepala dia yang berkuping, yang gatal, yang sakit ni semua, daripada umur 11 tahun hingga 12 tahun dia dah berhenti guna, masih lagi, kesan dia masih lagi sehingga ke hari ini. Dia guna sekali tu je, 3 set. Dah dapat kesan. So, scalp care kita. Scalp care dengan hair nourish cream. Ya Allah, tak jumpa lah. Okey, kejap. Tak apa. Aina cuba cari dekat group VK. So keluarga Aina memang first guna secara taat. Kalau ikut kata Diamond Nazri, secara taat keluarga Aina memang guna. Dah jumpa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay Kak Ina, I'm sending this to you. Okay. Ni Kak Ina. Kak Ina. Sorry. Hush Lina. Okay. Okay Kak Ina, moga-moga dapat insya-Allah. Tak dapatlah nak share video dengan you all, tak apa, insyaAllah. Akan usahakan dikongsi later sebab masa pun dah pukul 11 lebih ni kan. Dia tengah loading Kak Ina ya. Okay. So keluarga Aina dah guna dari 2001. Produk VK adalah produk yang memang kami diperkenalkan oleh upline Aina, Double Kak Ana. Daripada mula kenal 2001 sampai ke hari ini kami sangat taat. Betul-betul taat. Sampai kan kalau pergi outstation, satu malam terlupa nak bawa, memang tak apalah, tak nak guna ubat gigi hotel 5 bintang yang jenis dia punya sabun, dia punya shampoo ni jenis macam yang branded mahal ni lah kan, yang kita pun memang tak pandang pun kalau pergi kedai. Yang mahal pun Aina tak berani dan tak nak guna sebab dah tahu dah ini semua sangat-sangat berbahaya. So Kak Ina dapat ke Kak Ina? Dapat tengah buka. Aina Aisyah boleh share. Okey, lepas tu sebab masalah kulit yang sangat teruk ni, taatlah guna VK. Dan Aina nak hari ni nak fokus kepada ini mana nak keluar ni? Ana kena stop share. Stop share. Okey. Terima kasih. Alright. Okey, alhamdulillah. So okey Kak Ina, next slide. Okay. Okay, ni boleh cerita sedikit lah
dah masa ni 2019 ya, 17 tahun. 4 daripada 5 orang ahli keluarga alahan kulit yang sangat teruk. 2 orang daripada lahir, Aina dengan arwah adik. Memang kat rumah tak ada guna produk lain kecuali V-Care, Aquasense, Go Eco. Itu yang kami guna. Okay, next. Ni Aina punya sejarah lah. Tak lupa boleh lagi next, dah cerita ni. Ni merana 1 tahun. Memang Aina last guna krim asal steroid ni 1998. Alahan kulit dekat tapak tangan sebab Aina buat praktikal kat hotel kerja dapur. Aina buat diploma in chef training. So siapa yang biasa kerja hotel dapur tahulah berapa guni-guni bawang nak kena kupas, berapa banyak nenas nak kena potong, oren nak kena perah. So okay, next. Okay, memang semua produk Aina sendiri adik pun, arwah adik pun tak boleh guna brand-brand yang memang famous lah. Orang kata Aina you cuba ni, Aina you cuba ni. Try je 2 jam je terus akan ni lah, gatal, merah, bengkak, pedih. Perfume yang orang kata oh ini perfume yang semula jadi, bedak semula jadi. Orang kadang-kadang paksa kan, jadi kita ni nak jaga hati. Okay, I cuba. So sapulah sikit je. Aina tak berani sapu kat muka, sapu kat kulit tangan yang bahagian yang kita tahu kalau ada alahan boleh lagi buat kerja. So bila sapu tu nak kata okay kita tunggu 2 jam cakap tengok kulit I 2 jam jadi macam mana. Dia pun macam oh ya ke, tapi ni kan natural. Saya memanglah natural, tapi tak tahu kulit I memang macam ni daripada lahir. So jadi Aina dan keluarga memang sangat-sangat teliti nak pakai apa, nak sapu. Sebab tu tak pakai makeup, tak pakai sebelum syuhur lah langsung tak pakai. Kulit-kulit ni semua memang basuh dengan air je. So bila dah kena syuhur, fully V-Care. Memang pengguna yang sangat setia dan sangat sayang, memang jatuh hati, that's it lah sampai forever lah selagi ada produk ni. Okay, next. Okay, ni Baby Naufa dah cerita. Next. Ada V-Care. V-Care paling-paling okay, Kak Ina slide yang gambar newspaper clipping. Okay, bayi diracun dalam rahim. Ini nanti you all boleh refer. Kak Ina akan share kandungan yang boleh menyebabkan kanser, daripada mana sumber dia. Ini kajian yang dibuat daripada Greenpeace Foundation, WWF, World Wildlife Federation. Okay, dibuat di UK. Bukan kat Malaysia tau. Kajian ni dibuat di UK ke atas ibu-ibu mengandung, ke atas uri bayi. Dan daripada kajian ini, bahan-bahan yang sampel dia ambil, didapati kandungan bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser ada dalam darah. So tadi VMCT Hajar dia bercerita pasal ni. Triclosan, all these things. Memang dah ada dalam kajian. Dan triclosan kalau tak silap, masa seminar Prof Chen ada datang rally seminar and ada dikongsi pasal di Taiwan pada waktu itu, triclosan ni mereka dapati, triclosan dia ada dalam banyak produk-produk yang antibakteria. Dia dapati bahawa triclosan ni salah satu benda yang kesan dia penggunaan, budak-budak umur 16 tahun ke bawah, they go through severe depression. Kemurungan yang teruk sampai mana? Sampai ada nak pukul adik, ada nak bunuh adik, marah, suka mengamuk, tak emotional, banyak tantrum. Itu dari segi emosi. Dari segi pertahanan budak-budak ni, dia jadi apa buat term ya? Allahumma salli ala sayyidina. Immunodeficiency primer. Maknanya sistem pertahanan badan budak-budak ni sangat-sangat lemah, sama lemah macam pesakit-pesakit HIV positif. So, okay, next. Ini rumusan dia. Sebab bila Aina share artikel ni, masa Aina mula dapat pada artikel ni, dah lama. Dia kongsi dekat kelas Kak Liza apa semua. Okay, artikel bayi diracun dalam rahim. Itu je lah. Kecil sekali, tapi macam maklumat tu tak masuk tau. Lepas tu bila, tak tahu kenapa Allah nak gerakkan hati, semua ilham semua daripada Allah. Baca waktu tu, terus macam masuk segala maklumat di net. I was like, kalau Aina mengambil masa setahun kot lepas tu, baru faham keputusan daripada kajian yang dibuat ni, apa kesannya. So Aina buat inisiatif, okay kita buat rumusan. So buat rumusan lah, 30 uri bayi, 40 ibu ni, semua ni paling kurang ada tak? Kat bawah tu. Uri bayi-bayi yang diuji mengandungi minimal 5 ke 35 jenis bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser, yang boleh menyebabkan pertahanan badan menjadi sangat lemah, yang macam-macam lah masalah. So okay, next Kak Ina. Kak Ina boleh boleh next slide Kak Ina. Kak Ina.
Dah ni. Boleh next slide. Next lagi, next. Next. So Greenzy. Saya tak nak cerita pasal produk secara detail, boleh makan. Next. Okay, ni tak ada video. Boleh play video tak? Tak ada. Ni PDF. Tak apa, nanti video ni insyaAllah nak usahakan minta turun downline. Downline lah yang buat presentation PowerPoint ni. Sebab Kak Liza, Double Diamond Kak Liza so cakap, we leverage on each other's strength. Kita bersandar, kita bergantung pada kekuatan masing-masing. So Aina banyak kekangan, tak boleh nak type apa ni semua. Kalau nak siapkan ni agaknya tak tahu berapa bulan kot boleh siap. So minta tolong downline buat. So downline buat. Okay. Ni video. Video ni downline Aina buat. Dia tunjuk zaman dulu inilah barang-barang yang sentiasa ada kat rumah dia. Tapi sejak kenal Chuang Ho, kenal Greenzy, semua barang ni dia dah tak guna sampai ada tu tarikh luput. Dan kenapa? Dia tak perlu semua barang ni. Sebab dia ada Greenzy. Greenzy, tu je. Okay, next. Produk Chuang Ho, Aina nak sangat-sangat excited, seronok bila share dengan orang. Produk Chuang Ho semua kita boleh mix and match. Kita boleh campur-campur, kita boleh bagel-bagel. Kita campur Greenzy dengan CEO boleh buat ubat batuk. Boleh guna untuk eczema. Boleh sapu kat tangan. Kalau ada masalah kulit yang teruk, Greenzy campur CEO pahit, cairkan dengan lucun yang pekat. Tak ada lucun, guna air minum pun, air biasa pun tak apa. Campur. Resepi nanti Ana akan share dekat WhatsApp. Dan kita boleh simpan. Kalau kita simpan campuran ni dalam bekas berpenutup, bekas Tupperware macam tu kan, yang kedap udara, boleh simpan dalam peti ais berbulan-bulan. Lebih dari 6 bulan pun tahan. Asalkan jangan biar lama kat luar lah. Dan kalau kita simpan dalam fridge pun boleh tahan berbulan-bulan. Aina masukkan campuran ni dalam botol yang kita buat botol lotion tu supaya senang guna, dan ini juga yang Aina akan bawa bila kena alahan nak keluar. Tapi kalau kat rumah memang simpan dalam peti lah. Paling lama campuran ni Aina pernah biar kat luar, botol Greenzy campur CEO pahit ni 24 jam. Tapi tak beranilah nak biar lebih lama, takut basi. Okay, next. Personal care, next. Tak apa, ni semua boleh tengok sendiri. Ni shower gel, testimoni, boleh tengok nanti. Okay. Ni pun testimoni, boleh tengok nanti. Okay, ada keluarga. Okay. Next. Okay, Ania. Kak Ina, pack balik. Okay. Testimoni keluarga, seluruh keluarga. Kulit tak kering walaupun guna kerap sehari. Guna kerap macam mana? Aina, bila tengah kena, Aina dan kakak dan even adik, bila dah kena alahan kulit yang teruk, kami boleh basuh tangan berpuluh kali. Yang Aina tahu, for me, for sure, I can wash, boleh basuh tangan guna shower gel berpuluh kali sehari pun tak kering. Walhal kalau kita tahu ilmu asas orang ada alahan kulit yang teruk, kulit cepat kering kan, tak boleh selalu banyak guna sabun nak basuh kan. Tapi Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah, Chuang Ho keluarkan produk ni, shower gel, basuh banyak kali pun tak kering. And Aina tak pernah pakai lotion kat tangan. Daripada dulu sampai sekarang, Alhamdulillah tak ada keperluan untuk pakai lotion kat tangan. Tapi orang selalu komen, lembut tangan, lembut kulit. So don't worry, pakai banyak kali pun tak ada masalah. Shampoo sampai 5 kali sehari pun Aina pernah masalah teruk. Okay, next Kak Ina. Okay, ini okay, macam alahan kulit, shower gel, selalunya apa-apa yang Aina guna bila kena alahan kulit, ataupun tak ada masalah pun kalau kita nak dapat keberkesanan yang lebih efektif, lebih optimum, bila kita pakai shower gel, kita pakai shampoo, kita biarkan. Kalau macam kita guna scalp care kan dia berangin kan sebab ada pudina tu, kita biarkan sampai angin tu hilang. Dan ini sangat-sangat membantu untuk pesakit migraine. Bila ada migraine, selain daripada kita guna Greenzy untuk ubat sapu, kita mandi, kita shampoo kepala kita, tak payah guna Greenzy pun tak apa kalau yang tak teruk. Just pakai shampoo scalp care, biarkan kita peraplah rambut kita tu sampai hilang rasa angin tu, baru kita rinse. Dan kalau nak lagi best, kalau ataupun masalah migraine atau sakit kepala yang teruk, campur shampoo dengan Greenzy. Tempat yang sakit kuat, yang tu sapu banyak. Dan again, biarkan. Apa-apa yang kita sapu, apa semua kita biarkan sampai kering. Baru kita bilas. Okay, dah. Next. Okay, ni pun tak apa, boleh baca later. Next. Okay, ni mak. Sebab sampai sekarang masih lagi ada perubahan dan ini soalan susulan yang ditanya oleh downline VM Ayah Syahdan.
Irna yang buat semua video-video sharing YouTube Aina yang pasal simptom colon cancer, pasal learning disability. So Irna tanya soalan ni lepas baca testimoni. Sebab dia kata, kenapa dulu uban selepas V-Care 8 bulan lepas guna V-Care, gunting rambut 45 minit. Sebelum tu 10 minit dah siap. Lepas V-Care 8 bulan, sorry nak kena minum. Lepas V-Care 8 bulan, Aina gunting rambut mak 45 minit, tak settle. Itu baru Aina macam, mak, lamanya nak kena gunting. Baru perasan, dah 8 bulan tu, baru perasan rambut mak bertambah tebal, banyak, dan uban dia yang dulu kalau tengok atas 50-an, uban 70%, hitam dia 30. Dah guna V-Care 8 bulan kemudian. Bertukar. Uban 30%, hitam 70%. So, kalau orang cakap boleh ke orang umur 40-an dah rambut perubahan, rambut botak ni semua guna V-Care boleh dapat kesan? InsyaAllah boleh, tapi kita kena guna secara konsisten. Tak bolehlah lepas 1 set, 2 set ataupun 3 set kalau dah uban rambut beruban, rambut botak ni dah berpuluh tahun. Mak Aina rambut gugur daripada mengandungkan Aina. Umur dia 30 tahun. Kena Chong Ho umur 50-an. So dah rambut gugur yang sangat teruk sampai kan kalau orang duduk sebelah dia boleh nampak kulit kepala. Itu rambut gugur dia. So alhamdulillah dah dapat perubahan umur 50-an tu lah. 50-an guna uban makin sikit. Tapi sekarang umur 69 tahun, mak now dah umur 72, alhamdulillah. Uban dia naik 40%. Ini yang Irna tanya, kenapa lepas guna V-Care 8 bulan tu uban dia 30%. Tapi sekarang 2019 tu umur 69 tahun, uban dia 40%. Kenapa makin banyak? Patutnya makin sikit lah kan, dah lama guna. So apa mengikut pemahaman Aina yang secara logik ialah kita meningkat usia. Mak mula-mula guna umur 50-an. Yang uban dia jadi boleh turun sampai terbalik 30% je uban. Sekarang umur dah 69. Kita meningkat usia, of course penuaan berlaku kan. So rambut pun, ini sharing 69 tahun kan. So sekarang 72. So of course like aging still happens. And masa dia tengah umur mula-mula guna V-Care ni, dia guna memang 3 kali seminggu shampoo rambut. So bila dah okey, dah makin bertambah baik, kuranglah sikit guna. And then dari segi produk, jujur keluarga Aina hanya amalkan teh, kopi. Memang setiap hari teh, kopi ini kami akan usahakan. Linzi Pati Nutri Tablet ke YK ke YK2 ke apa ni semua hanya bila untuk merawat bila dah sakit teruk. So baik pulihnya hanya di bahagian luaran. Daripada dalaman tu secara kadar yang sangat minimal, walaupun keperluan badan adalah ikut Prof Chen sebab dah tanya dia face to face masa seminar dulu, Q&A session semua. Dia kata keadaan macam untuk Aina, keadaan badan kena makan 20 YK sehari, sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan, kalau boleh setahun sebab masalah fungsi hati dah terjejas daripada lahir, eczema semua ni. Untuk mak, masalah tekanan darah tinggi, walaupun dengan ubat doktor, kena makan sepanjang hayat. 8 biji Yunkian sehari. So selalu cerita dengan sidelines bila kita orang ada meeting leaders kan, kita Aina kalau boleh memanglah nak doa nak dapat diamond, gold diamond. Tapi kalau tak dapat pangkat tu pun tak apa. Yang Aina doakan nak dapat pendapatan diamond. Nak dapat pendapatan gold diamond. Sebab keperluan diri sendiri, keperluan keluarga. Setiap ahli keluarga Aina. Semua memang kena pendapatan gold diamond baru boleh mampu bagi family semua makan linzi. Kalau boleh nak makan VMI, cakap, Kak Aina, kalau boleh kita nak bagi kita semua dapat makan YKK setiap hari bergenerasi seterusnya. Okay. So basically kenapa uban bertambah banyak untuk mak adalah dah makin meningkat usia. But okay apa? Sekarang umur 72, uban 40%. Berbanding dengan umur dia 50-an, hampir 20 tahun kemudian, uban 70%. So Ina pun, okay faham Kak Ina. Thank you Ina tanya soalan ni. Sebab orang akan tanya kan. Okay next. Ina akan try share sebaik boleh. Okay ni arwah adik. Momo, kuping bayi memang teruk sangat-sangat. Memang banyak. Macam-macam shampoo dan perapi, conditioner yang natural-natural, mahal-mahal. Lagi mahal daripada V-Care. Dah guna dan kami faham natural healing mengambil masa. So setiap set yang mak cuba sebelum jumpa Chuang Ho ni, sebelum kena Chuang Ho, memang berbulan-bulan. Kadang-kadang tu bertahun. Tapi kesan dia macam adalah bertambah baik tapi kejap je. Lepas tu tak sampai setahun dah
dah balik kepada keadaan asal yang bermasalah. So bila jumpa Chuang Ho, nampak keberkesanan, mula makin baik lepas 8 bulan dan subhanallah, Allahu Akbar. Kulit kepala, rambut arwah Hadi Aina daripada rambut keras macam perus sabut jadi lembut, jadi rambut normal, jadi rambut sihat. Kuping tak ada, jarang-jarang ada. Walaupun bila dah mula tidak sekerap masa mula-mula dulu guna shampoo 2 kali seminggu, 3 kali seminggu je, kotak dulu macam like setiap hari shampoo. Walaupun dia dah meningkat usia dan lalui proses penuaan yang sangat cepat, accelerated aging daripada umur 35 tahun. In fact, lebih awal daripada tu dia dah mula lalui proses accelerated aging, rambut dia sampai ke penghujungnya. Lani Aina faham apa Lani rasa. Sampai ke penghujungnya, rambut dia sihat. Dan memang alhamdulillah lah. Okay. So next. Kakak. Kakak ni pun sama jugalah macam mak. Rambut gugur teruk apa semua. Sekarang secara rumusan rambut mak, rambut kakak tebalnya. Adalah bahagian-bahagian yang botak tu. Tempat-tempat yang biasa botak memang botak. Ada, masih berterusan botak. Tak sebotak dulu tapi masih botak. Macam mana nak cakap? Okay, but bahagian-bahagian lain, especially kat bahagian belakang, bahagian bawah, dekat atas tengkuk tu tebal sampai boleh buat layered bila potong. So for me it's like, wow. Sampai akan dia request nak potong rambut sebab panas, tebal, memang tebal. So for orang yang masalah rambut gugur, masalah rambut botak, okay, memang V-Care, Scalp Care guna everyday sebab, okay, next Kak Ina, guna everyday. Ni tak apa, boleh baca, saya ni tak adalah teruk sangat, tak apa. Kak Ina next. Ni yang best ni. Sebab ini yang kalau Diamond Ungu dia selalu guna perkataan Kak Aina banyak, Kak Aina punya pengalaman dan keluarga adalah awalan. Aina pun macam, apa benda awalan Ungu? Awalan, Kak Aina orang yang pertama dalam rumpun yang guna produk cara yang macam bukan overdose, high dose. Lactoberry, Aina tak pernah makan macam Senior VM Aini sampai 5 kotak, 6 kotak sehari. Berhari-hari, tak tahu berapa minggu Aini makan kan. Aina setakat makan paling banyak berbulan-bulan setakat 4 kotak. But Aina dah makan 4 kotak lactoberry. Itu yang bila kongsi orang pun mula guna dengan minum 5 liter air. Dah buat pasal V-Care, pasal Aquasense, campur-campur bagel-bagel ni untuk alahan kulit ni pun alhamdulillah, sebab masalah kesihatan teruk. So kita ni nak cepat. So nak cepat, dah tahu kena intensif, okay, dah tahu healing crisis akan kuat. So alright, I'm gonna do this, just buat just to the max. So dari segi nak baik pulih cepat ni memang kena intensif lah. So ini eksperimen yang dibuat oleh Darlan Aina, doktor pakar pemulihan pada tahun 2006. Dia ketua project leader kerja sukarela untuk OKU. So sambil duduk discuss tu cerita lah pasal shampoo bla bla bla. So prof ni kata okay lah, I nak cuba. So I pun okay. Orang lain tu bukan balik interested tanya-tanya soalan, tapi dia senyap je. Dah habis tu kata I nak cuba your shampoo. I pun okay prof, I nak 2 set ke 3 set ke macam tu lah. Okay prof. So bila you ada sekarang? Ada 1 set, but kalau you nak more I kena pergi beli. Okay tak apalah, nanti you beli, you just bawa lah pas order lah 2 ke 3 set ni lah. So saya bagi dia. So dia eksperimen pakar pemulihan. Everything must be research based. Semua mesti berdasarkan bukti. So dia ada tumpuk botak kat bahagian kepala 2. So dia buat eksperimen shampoo 2 ke 3 kali sehari dan dia guna kita punya perapi dua-dua cara sekaligus. Maknanya dia guna perapi kita sebagai minyak, sebagai perapi. Lepas shampoo, bilas, bubuh perapi, lepas tu dia bilas. Dan lepas tu dia macam keringkan rambut dia macam just pat dry. Taklah betul-betul kering hair dryer, tidak. Dia akan sapu sebagai minyak rambut. So memang intensif. 2 ke 3 kali sehari dia shampoo, dia perapi, minyak rambut. Dan inilah saya dah share ni kan. Okay. Lepas 2 minggu, dia minta order baru. Dia cakap, Prof, you makan ke shampoo ni? Banyak sangat dah pula. So dia cakap, you tahu tak, when you share with me, I experiment on my body. Dia guna paling banyak, dia kata dia akan sapu lebih banyak ke tumpuk botak kali itu. Selama 2 minggu tu. And within 2 weeks, dia kata, cuba tengok my hair, look at my scalp, tempat botak ni. Dah ada anak-anak rambut dah tumbuh. So pada dia evidence lah kan.
So dia punya cara dia guna VCare kita, itulah yang Aina share dengan orang lain and I use it buat sendiri kita lah and it works, Alhamdulillah. Dia masih lagi gunakan sehingga last dia order Januari 2020 tahun lepas sebab dia berada di luar negara. So 2-3 bulan sekali dia akan balik Malaysia. So every time balik dia order lah kopi pahit kita, dia order shampoo set, dia order cleanser apa ni semua. Tapi sebab dah nak post terlalu mahal so macam okay lah dah stop lah, but dia masih lagi member. So ini doktor pakar pemulihan dari 2006 hingga hari ini. Okay, next. Ni tak apa, boleh baca next. Lagi. Ni okay, Kak Ina back previous one. Okay. Ini kalau something that saya buat sebaik boleh in terms of yang mana downline yang tak mampu. Ini yang saya akan buat. Saya akan jual akan timbang lah setiap kandungan toner, lotion, foaming dew, apa toner dengan lotion ni saya akan timbang. Dan kalau boleh saya akan bagi dia botol produk, tapi kalau tak ada botol produk saya akan beli botol zaman dulu sebelum PKP kan, beli kat farmasi apa semua. Sekarang boleh order online je botol-botol ni. Saya akan jual kepada mereka kandungan ni lah 1/4, 1/3 sebab dia tak mampu nak beli satu botol. Dan ini juga sangat alhamdulillah orang baru nak start try kan, kita jual cara ni. Tapi memang kena jaga cleanliness lah. So dari segi kalau orang kata I nak buat ni kena make sure you basuh. Macam saya memang akan guna APC lah, nak basuh botol tu dulu. Jangan terus ambil botol yang daripada packaging tu terus bubuh Please sanitize dulu, cuci betul-betul dulu, tambah COVID ni lagi lah kan. So tak tahulah sekarang macam mana kan, but so far inilah cara yang saya buat untuk orang lebih affordable lah, mampu bilik nak beli. Okay, next. Okay, next. Tak apa, ni semua you all boleh baca nanti. Pun boleh baca nanti. Okay, ni lagi satu tips hadiah. Kita walaupun dalam PKP ni tak boleh nak jumpa orang semua, tapi kadang-kadang kita nak tunjukkan kasih sayang kita pada kawan-kawan, ada keluarga semua kan, kita nak bagi hadiah kan, hantar makanan apa semua kan. Or birthday kita nak hantar something. So kenapa tak kita bagi mereka hadiah-hadiah produk kita yang mana yang, tapi sebelum tu kena FOI lah dulu, tanya soalan-soalan dulu nak pastikan dia perlu ke tak, apa yang dia perlu. Buat hantaran, Allahu Akbar. Abang saya nikah Jun 2019 dan kami pada awal hantaran untuk kakak ipar, 1 dulang untuk Aquasense, 1 dulang personal care. Mesti. Kopi ni kita tak tahu lagi, tak sure lagi diminum ke tak apa. Tapi personal care, skincare women memang pakai kan. So bagi yang ni. Lepas tu pelan-pelan lah cerita semua kan. Tanya guna macam mana, okey ke tak. So ini juga boleh dijadikan sebagai hantaran ya, hadiah. So produk kita VCare ke, skincare ke, Greenzy ke, kita boleh buat sebagai hadiah, tanda ingatan. Dan sambil kita bagi hadiah tu, kita bagi sekali berserta dengan maklumat. Bagi diorang faham, ini bukan ubat gigi biasa ya, ini bukan lotion biasa-biasa ya, ini kita boleh guna untuk orang yang ada masalah, orang yang tak ada masalah pun boleh guna untuk mencuci ni semua, dan kita boleh guna dari approach kaedah merawat dan mencegah untuk orang yang ada alhamdulillah yang teruk. Okay, next. Kak Ina boleh next. Okay, next. Okay, so pelembap seberguna ni is campuran lotion dengan toner. Next. Okay, ni you all boleh refer okay. Ini selain daripada nak jaga, rawat dan cegah alahan kulit eczema. Yes, Lindsay, pollen semua, set perut now lepas lalui macam-macam cabaran tahun lepas, simptom-simptom kolon usus tu utamanya. Memang sangat-sangat set perut. Please, siapa yang ada masalah ke tak ada masalah sembelit pun, yang dah boleh membuang setiap hari pun, kalau kita dan orang-orang yang kita kongsikan tu tak dapat kriteria 6 kriteria usus yang sihat, maknanya warna gelap, tenggelam, najis kita ni kan, tak dapat 6 ni, ataupun paling kurang 3 ke 4 syarat-syarat ni, maknanya memanglah ada sembelit. Janganlah kata saya tak ada sembelit, saya buang tiap-tiap hari. No. You tak dapat 3 atau 4, ini orang sihat bukan orang yang ada masalah usus You tak dapat 3 ke 4 ni, you ada sembelit. So set perut, lactoberry sangat-sangat penting. In fact, I have a few downlines yang long term
yang ada masalah yang sangat-sangat teruk sampai doktor pun tak berani nak buat pemeriksaan, all these biopsi semua tak berani because keadaan dia sangat-sangat lemah, sangat-sangat teruk. Doktor kata okey, masalah badan awak, organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, buah pinggang, hati, semua ni dah teruk, betul-betul teruk. So, doktor kata apa tahu? Sebab dia lemah sangat, doktor tak berani nak buat pemeriksaan pun. Doktor suruh dia balik, biar you get stronger, awak lebih kuat, awak makan cukup, rehat cukup semua ni. Kita tunggu 6 bulan, awak datang balik, kita buat pemeriksaan. So, dalam yang macam ni, bila saya probe, tanya masalah dia. Allah, padan lah, teruk sangat masalah you ni, you sebelit horror. Sebelit daripada kecil, daripada sekolah rendah, 3 ke 4 hari sekali. Memang najis dia macam, dia kata macam tai kambing, Aina. Itulah pada saya yang normal, dia kata. So, you perasan tak? You tak terkejut ke kenapa you masalah badan you teruk sangat ni? You dah penuh dengan racun badan you. So usus you kena baik pulih. Of course lah, mula dia kata alah ini mahal lah lactoberry ni. So I said macam ni lah. You nak makan pun produk dalam kadar yang minimal. Produk yang paling minimal. Nutri tablet. You tak mampu pun nak makan linzi jahe. You nak makan nutri tablet sebab ada dua-dua. Pollen dengan linzi. Tapi usus you teruk. Usus you sangat-sangat teruk. Badan you teruk. So kita perkasakan usus dulu. Bila saya dah explain betul-betul pentingnya usus kita ni boleh berfungsi menyerap, sebab kalau usus dah tersumbat tak boleh nak serap, makanlah YKK pun tak boleh serap, rugi je, keluar balik. So I said, Aina, you makan 1 biji nutri tablet, usus you boleh serap 1 biji maksima optimum. Sebab I tak nak you rugi, sebab I tahu you pun tak mampu nak makan secara kadar yang badan you perlukan. So dia pun, okey lah Aina, I ambil lactoberry. Macam mana nak start sekali ke? I said no. Lactoberry dulu. Settle usus, ada kentut-kentut, ada buang berak-berak banyak ni semua, baru kita bagi linzi. So dia buatlah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allah pemudahkan kesembuhan dengan izinnya. Dia bayar saya, umur 2-3 bulan, lebih tua daripada saya. So kira pangkat kakak lah, memang kira kakak lah pada saya. Rapat sangat-sangat daripada you. Alhamdulillah Allah pemudahkan. Lepas sebulan dia amalkan produk lactoberry dan dia makan nutri tablet, dia jaga pemakanan, dia minum air, dia rehat apa ni semua. Dia pergi check up. Jumpa doktor, buat pemeriksaan apa semua, doktor buat scan apa semua yang mana patut. And hasil daripada pemeriksaan tersebut, doktor kata keadaan badan awak dah bertambah baik. Doktor bagi tahu tak perlu nak buat biopsi apa benda semua. Sebab waktu tu doktor nak buat, rasanya kalau tak silap buat biopsi dia punya hati, buah pinggang, ada benda setenting, so doktor nak check. Doktor tengok, oh dah ada perubahan, dah bertambah baik. Tak apalah, kita tunggu dulu. Kita tengok dulu keadaan. So dia tak payah buat all those things yang mana dari segi apa yang dia faham, doktor terangkan, dan adik dia nurse. So dia suruh adik dia explainkan apa maksud ni. Dari segi hati dia, masalah hati dia dah memang kemungkinan doktor suspect cancer. Lebih kurang macam tu lah, yang serius-serius. So Alhamdulillah. Dia tak, daripada dia kena tu dah 4-5 tahun lepas, Alhamdulillah kesihatan dia bertambah baik. So sihat perut sangat penting. So that's why kalau orang yang ada masalah kulit yang dah keadaan dah stabil, dah boleh mula makan macam-macam makanan yang kita pantang, please kalau nak makan juga makanan yang sedap tapi memudaratkan, yang boleh menyebabkan kita kena alahan, pastikan ambillah fiber. Ambil fiber sebelum makan. Okay. So basically macam inilah. Kita punya weekend ni is not just untuk cuci-cuci je, untuk nak bersih-bersih apa semua, tidak. Weekend kita, Greenzy kita, Aquasense kita untuk orang-orang yang ada masalah kulit. And even masa Aina nak merawat rawatan intensif, simptom-simptom, Aina ada kesemua 8 simptom kanser usus yang berkaitan dengan masalah luaran, wasir. Aina campur-campur apa yang boleh beri kelegaan, yang kurangkan sakit apa ni semua kan. Dia boleh bersifat merawat sampai ke tahap adik Aina hujung Oktober 2019 dia jatuh terbaring. Adik Aina Down syndrome. Dia guna kursi roda, dia tak boleh bercakap. Dia sebelum tu kita orang tak ada masalah nak tinggal di dalam bilik air seorang-seorang, semua dia very independent. Tapi ialah masalah accelerated aging yang dah makin merosot-merosot, dia terjatuh, terbaring dalam bilik air, kepala dia terantuk kat lantai, jubin lantai retak.
berdarah, kulit kepala tersiat, nampak isi kepala. Non-stop bleeding. Of course lah, Aina refer to Prof, our family doctor. Dia dekat luar negara kan, tak dapat. So contact Kak Liza and my sister, kakak Aina contact Kak Liza. Aina dengan adik Basri duk pegang nak bagi tenangkan dia. Memang tak berhenti darah macam tu. Dengan dia menggigil apa semua. Panik apa semua. So contact Kak Liza, kakak call Kak Liza. Kak Liza, Basri macam ni. Macam mana So Kak Liza kata, okay, cuci luka dia semua. Kalau boleh, bawa pergi hospital. Just to check. So kami explain lah, tak boleh Kak Liza, Basri dia tak boleh cope dengan hospital. Dia memang he won't cooperate. Dia tak boleh cope, kami tak boleh cope, doktor pun tak boleh buat apa. So Kak Liza macam mana okay kita apa. Dia reject, dia completely reject. Doktor terakhir, dia tumbuk doktor. Yang doktor nak pegang dia, kena tumbuk. Saya dengan keluarga, saya yang memang kira full time carer dia, nak pegang dia pun kan, kena bagi tahu dia daripada jawab, adik kan nak pegang tau, adik akan nak check tangan adik. Tak boleh suka-suka datang. Kalau suka datang tiba-tiba terkejut tengok kita, dia boleh tolak kita apa tahu. Dia memang fobia. Fobia sebab masih kecil, umur 4 tahun kalau tak silap, dia jalani pembedahan telinga dan dia ubat pelali, dia boleh lawan, dia boleh sedar dah kena suntik ubat pelali pun dia boleh sedar. So Allahu Alam lah masa dia pembedahan tu macam mana dia lalui pembedahan tak tahu. So dia memang trauma dengan hospital. Sampai kat gate hospital pun dia boleh mak kata dia sedar daripada pembedahan tu, dia menangis meraung sampai hilang suara. So memang trauma. So bila macam tu Kak Liza kata, okay tak apa, you bersihkan luka. And dia cakap dia, Kak Liza, he looks very weak. Okay, bubur Greenzy, memang tepek Greenzy sebanyak-banyak. Memang dekat setengah jam jugalah. Bubur je Greenzy tu jatuh sekali dengan darah. Bubur je Greenzy jatuh. Lepas setengah jam tu darah makin perlahan turun, Greenzy pun macam slow je turun. I think sejam jugalah pendarahan tu berhenti dengan Greenzy setebal-tebalnya kat kepala. Kulit dekat kening dia merekah dah macam terkopak. Dekat tulang cheekbone dia, tulang pipi dia pun sama macam terkopak. So saya just macam like cuci-cuci pelan-pelan, saya rapatkan balik kulit tu, tepek-tepek balik dengan Greenzy bila dia baca doa semua, ya Allah biarlah dia melekat balik. Alhamdulillah, ambil full Chonghua produk Vitaking. Kak Liza kata produk apa ada, bagi dia Vitaking semua. Make sure dia minum dulu, dia mandi semua, bagi dia minum. Lepas tu dia nampak lemah, bagi dia tidur. Dia perlu rehat. Tapi kena check lah, sentiasa check. So belah petang baru Prof dapat contact, and bila kami tunjuk gambar, bagi tahu Prof apa yang bagi Basri, dah minum, dah okey, dah tidur. Prof tanya, dia demam tak? Tak. Dia muntah tak? Tak. Is he alert? Yes, he's very alert. Dia minum semua. Dia dah tidur semua. So Prof, should we bring him to hospital? Yelah kita tak tahu kan, first time emergency macam ni. So Prof kata no, biarkan dia kat rumah. Jaga dia kat rumah. You bawa pergi hospital, dia tak boleh cope, you cannot cope. Nothing, doctor cannot do anything much. Dua benda dia kata, please make sure kalau ada luka yang kecemasan macam ni, make sure that avoid infection. So bila dengar tu infection, okay Lindsay je lah. Apa lagi kan kita Alhamdulillah ada rezeki, kita ada Lindsay. Avoid infection, okay settle. Dan kedua dia kata constantly, regularly clean the wound. Make sure you clean it. Okay lah, tak apalah, clean lah. So clean saya air, bila nak guna air filter. Lepas tu Greenzy CEO, masa tu ada YK2, ambil satu kapsul, campur sekali. Itulah ubat sapu yang saya letak dekat luka adik saya yang pelik kepala dah tercabut, nampak isi tu. Itulah saya guna. So I think that's it kot, dah lama, masa pun dah berapa, 11.30 dah. So yang lain you all boleh baca. And ini video saya nak tunjuk guna ni Greenzy campur apa ni, Greenzy campur kopi pahit, dicairkan dengan lucun pekat. Saya bawa dalam botol lotion tu, saya sapu dekat kulit, tak nampak. Ini, campuran ini yang orang guna untuk spa, orang guna untuk luka-luka, saya guna kat muka bila saya kena alahan teruk. Saya setiap kali nak keluar, ada video tu ada. Sorry kakak saya tanya. Tak apa, nanti insyaAllah Aina akan usahakan untuk share dekat Kak Ina. Saya setiap kali masa kena alahan teruk, nak keluar rumah, nak pergi office apa semua, ramai ingat lagi Double Diamond, Abang Din semua. Betul Kak Ina, you pakai kopi kat muka? Ya, saya siap buat keluar, Abang Din try. Tunjuk kat dia, sapu-sapu-sapu, bau kopi je lah, tapi tengok. Ada tak? Tak ada lah, hilang. Bau je kopi, tak nampak pun. Saya pakai ni kat Abang Din, kat muka ni tak ada.
So ini memang akan sentiasa dalam handbag saya bila saya kena alahan yang teruk. Nanti saya akan share resepi, insyaAllah saya akan usahakan untuk share video-video ni. Dan so basically inilah yang saya nak share. Banyak lagi nak share tapi tak apa, insyaAllah ada ruang dan peluang akan share dengan lebih teliti dan insyaAllah akan cuba usahakan buat slide untuk setiap perkongsian yang tambahan Aina hari ini. Okey, itu je lah. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, ni gambar-gambar testimoni lah. Nak tengok lepas pakai green Z semua ini. Okey, ni gambar tangan saya. Tadi Kak Ina backtrack balik yang dia gambar green Z tu jari tu. Okey, yang belah kanan tu balik. Okey, yang belah kanan yang lepas kena luka. Saya pengidap hemofilia, darah tak beku. Kalau dah terpotong tangan tu kadang-kadang dulu sampai 2 minggu tak berhenti walaupun plaster. Buka plaster 2 minggu kemudian masih lagi berdarah. So, saya buat eksperimen nak tengok macam mana keadaan darah saya. Adakah masih sama teruk macam dulu ataupun ada tambah baik ke? So, 10 tahun yang lepas saya mula eksperimen sedikit demi sedikit. Ini adalah sesuatu yang ilmu asas kesihatan yang mak kongsi sebab dia daripada kecil masalah banyak sakit-sakit yang teruk-teruk. So, dia buat eksperimen sendiri. Dan ini kita boleh buat sendiri untuk diri kita. Kita boleh cek sendiri tahap kesihatan kita. So, apa-apa masalah yang kita ada, kita boleh perhatikan signal-signal yang badan kita keluarkan. So macam saya, untuk hemofilia ni, luka, saya test. Okey, kalau saya tak bubuh green Z, berapa lama baru dia berhenti? Ataupun tak berhenti langsung. So daripada 10 tahun lepas, saya try sampai tahun yang ketiga saya cuba tu, masih perlu bantuan green Z untuk berhenti. Masuk tahun keempat, kelima, kalau luka yang biasa-biasa, saya hanya perlu tekan, cuci and eye compress. Saya tekan dekat tempat luka tu, tunggu dalam 5 ke 10 minit. Kalau luka yang tak dalam, darah berhenti. Kalau tak dulu, Allah Akbar, 2 minggu pakai plaster. So inilah saya eksperimen lah. So ni macam kalau yang belah kiri, gambar sekarang ni yang belah kiri tu macam sikit je nampak kan. Ini gambar yang Kak Ina gerak ni hari yang ketiga. Ini hari yang sebelah kiri tu hari yang keempat. Lepas tu memang tak adalah scar. Kalau tak dulu scar ni, luka ni memang akan nampak kesan dia bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dan banyak jugalah. Daripada saya kecil, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai U. Saya bahagian kaki memang banyak orang kata penuh dengan duit shilling. Banyak kudis-kudis kat kaki. Tak perasan tau. I think lepas mungkin 10 tahun kot dah start guna V-Care ni. Memang tak ada pun niat nak biar parut ni nak baik boleh parut. Tidak. Sebab dah live with it. So terima je lah kan. Bila suddenly kakak saya komen. Lepas tu mak pun macam, Laina, duit shilling awak semua dah tak ada. Tak ada dah parut-parut yang berpuluh tahun ada. So insyaAllah lah kita guna semua daripada kesembuhan daripada Allah. Semua dengan izinnya. Kita guna secara istiqamah. Kita guna berterusan dan kita beri masa untuk badan kita baik pulih. Walaupun dari sekadar luaran, insyaAllah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya betul. Okey, terima kasih SBM Aina. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih BM Siti Hajar penerangan yang orang kata mantap pasal V-Care. Terima kasih semua Nolaini dengan Bella. Okay, Kak Ina, of course. Didi Hasina, thank you. Okay, Alhamdulillah selesai semua. Ada apa-apa last ke? Kita pun dah drag masa ni. Ada siapa-siapa nak tanya? Atau kita close je Kak Ina? Okay, boleh je. Kalau tak ada soalan kita boleh je close. Cuma Kak Ina nak maklum, Kak Ina dah bagi slide Aina dengan slide Hajar dekat grup. Okay. Nanti Kak Ina akan post slide Kak Ina dengan nanti Nizam akan bagi rakaman macam biasalah. Alright. Okay, untuk next week kita cicit later lah sebab dah. Yeah. Okay, kita terima kasih semuanya. Sama. Okay, tahniahlah semua. Apa orang kata berjaya lah. Semoga berjaya lah kita semua. Ada soalan ke? Ada soalan? Kalau macam kata boleh. Ada. Alun dah jawab. Tu Alun dah jawab. Settle lah. Settle lah. Okay, Alhamdulillah. Kita tutup majlis malam kita ni malam ni dengan surah Wal-As. Yes.
Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti Nisa. Terima kasih semua. Thank you.